Assalamualaikum. Jelas ke suara? Hmm. Ya Allah. Cik Syed sihat Cik Syed? Cik Syed? Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Waalaikumsalam Encik Leha. Sihat Encik Leha nak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Waalaikumsalam. Ahlan Pakcik Abu Khair daripada Arizona. Masya-Allah. Allahu Akbar. Okey, kita tunggu lagi sikit, sekejap lagi insya-Allah. Ibu-ibu kita on the way datang. Alhamdulillah semua sihat. Cik Abul Khair, Cik Sal, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelum tunggu ibu-ibu yang lain, tekan butang share. Masing-masing tekan butang apa? Butang share. Kita nak promo lagi masjid kita. Masjid Cyberjaya, Masjid Raja Haji fi sabilillah, supaya semua orang dapat manfaat daripada pengajian ilmu. Makcik Leha duduk mana tu Cik Leha? Sihat ke Makcik Leha? Makcik Isal sihat? Waalaikumsalam Ibu Azlina. Cik Azmi, waalaikumsalam. Ahlan. Ahlan. Ahlan bikum. Ahlan. Muka surat Makcik Leha, muka surat, tengok tu saya tulis tu. Muka surat berapa yang baru? Kita punya muka surat 217. Ya. Jumpa tak? Alhamdulillah. Ibu Rusmin, Alhamdulillah. Lega saya semua, ibu sihat-sihat semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan kita hadiahkan Fatihah pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dan kepada Maulana guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu taala anhu dan sekalian para aulia, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan kita berhenti pada hadis yang keempat ataupun hadis yang kelima, betul? Ibu-ibu rasa kita berhenti pada hadis ke apa? Saya rasa hadis yang keempat. Boleh? Baik. Jom kita baca ataupun kita baca hadis yang ke berapa? Yang keempat lah. Kita baca sekali lalu. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid darain amin. Qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man zalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradina muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil hak orang lain walaupun sejengkal tanah akan dikalungkan hingga 7 petala bumi. Itu dia. Sebut di situ syarahan tanah orang lain yang diambil itu akan digali hingga 7 petala bumi kemudian dikalungkan di lehernya. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata daripada Sayyidina Aisyah, bahawa orang yang mengambil hak orang lain, wa'ayazubillah. Yang ni masih lagi menceritakan berkenaan dengan kezaliman. Dan di antara kezaliman adalah kita melampaui batas daripada hak kita merampas hak pada orang lain. Kita melampaui batas apa dia? Daripada hak kita merampas hak orang lain. Dan antara hak-hak yang dirampas daripada kerja-kerja yang dilakukan kezaliman kepadanya adalah tanah, wa'ayazubillah ta'ala. Maka kita ni kadang-kadang buat rumah tak sedap, parit masuk ke dalam tanah orang lain. Boleh? Waktu tu orang tuan tanah dia ajak panggil jurukuk. Yalah, kedekuk sikit pun, masuk parit sikit je tak boleh. Tak boleh. Tu tanah dia. Boleh faham? Jadi pada ketika itu, jadi mesti nak buat rumah ke, renovation ke, ataupun apa-apa pekerjaan yang berkaitan dengan hak milik orang, maka jangan kita melampaui masuk kepada hak milik orang. Maka jikalau kita disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat mati, tak sempat mengembalikan hak tersebut kepada tuannya, maka ditakuti azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sedemikian itu, iaitulah bahawa Allah Taala akan kalungkan dia hingga 7 petala bumi. Apa makna kalung 7 petala bumi? Iaitu
Dikatakan akan dikorekkan dia di tanah tersebut 7 petala bumi dan dicampakkan. Itu antara makna yang disebutkan oleh para ulama. Dan antara lagi adalah apa? Dikalungkan dengan 7 petala bumi beratnya tanah. Pada apa? Pada tengkok dia. Wa'yazubillah. Di hari akhirat. Dan itu menunjukkan azab yang dahsyat kepada orang yang berbuat kezaliman tadi. Habis hadis yang keempat. Kita pindah hadis yang kelima insya-Allah. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadhahu lam yuflathu thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah inna akhzahu alimun syadid. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cukup memberi kesempatan kepada orang-orang yang zalim. Maka bila datang masa siksanya, tidak akan dilepaskan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat. Maksud dia, demikianlah cara Tuhanmu jika menyiksa ahli dusun, ahli kampung lah tu. Ahli dusun yang zalim, sungguh siksanya sangat pedih dan keras. Ini. Waalaikumsalam Ibu Nur Hayati. Pakak-pakak jangan lupa tekan butang share tu. Boleh? Kata Tok Guru radhiyallahu taala anhu, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah cukup memberi kesempatan pada orang yang zalim. Apa maknanya? Allah Ta'ala lapangkan masa kita ni selagi kita hidup untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Maksud dia apa? Allah Ta'ala bagi apa? Masa kepada kita. Selagi mana belum kita mati, roh sampai ke kangkung, selagi mana belum terbit matahari di belah barat, maka pada ketika itu ada kesempatan untuk kita bertaubat pada Allah Ta'ala dan mengembalikan kezaliman yang kita buat terhadap hak orang lain. Maka kalau sebelum ni kita ambil duit dia, kita kena bagi balik. Jangan kita mati dalam keadaan tidak sempat mengembalikan, wa'yazubillah. Maka kata Nabi SAW, maka jikalau Allah Ta'ala menyiksanya ataupun mengambilnya itu mati ke orang tadi, ataupun orang itu dah tiba-tiba matahari terbit belah barat, maka bila di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan sesekali melepaskan dia. Maka pada ketika itu akan menyebabkan seseorang itu disiksa dengan siksaan yang dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Baik Ustaz, macam mana kalau buah ni Cik lihatnya, buah jiran tanam masuk dalam kawasan kita, adakah kita boleh mengambilnya? Yang ni kena tengok balik lah, boleh ambil ke tak? Buah tu jiran punya. Kita bagi asalnya, eloknya, apa-apa pun kena minta izin jiran, sebab pokok tu adalah pokok dia. Pokok tu adalah pokok apa? Pokok dia. Boleh? Itu lebih, dia panggil apa? Lebih selamat elok lah. Ya? Baik. Ataupun berkenaan dengan hukum secara detail, nanti kita akan tengok insya-Allah ta'ala. Baik, kita tengok hadis yang ke-6. Disebutkan an Mu'azin radhiyallahu anhu qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa innahum ata'u lidhalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah
فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم إن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. Dari Muaz radhiyallahu taala anhu kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku sebagai gubernur ke negeri Yaman. Maka Rasulullah berpesan kepadaku, engkau akan menghadapi kaum ahli kitab. Maka ajaklah mereka kembali kepada kalimat syahadah bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku Rasulullah. Kalau mereka telah menurut kepada itu, beritahukan kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan atas mereka solat 5 kali sehari semalam dalam 5 waktu. Kalau mereka telah taat, maka beritahukan bahawa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya, diberikan kepada fakir miskin. Kalau mereka telah mentaati itu, maka berhati-hatilah kamu dari kekayaan mereka, terutama yang benar-benar mereka sayangi, dan takutlah dari doa itu dengan Allah. Dia tak ada di situ tu. Dia jatuh ni ke sini. Lepas dia akan tambah lagi. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Tambah ibu ayat. Kena tambah di akhir tu, sebelum Bukhari dan Muslim, maka sesungguhnya tiadalah di antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala sebarang hijab. Sekali lagi, sesungguhnya tiadalah di antara doa itu dengan Allah Ta'ala sebarang hijab. Itu maksud yang belum dia terjemahkan. Dia tak terjemah kat sini. Okey. Kata Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Muaz bin Jabal kita semua kenal. Iaitu orang yang paling alim di kalangan para sahabat walaupun umurnya muda berkenaan dengan halal dan haram. Berkenaan dengan apa? Halal dan haram. Kata Nabi SAW, a'lamukum bil halali wal haram Muaz. Muaz ni adalah apa? Orang yang paling alim berkenaan dengan halal dan haram. Dan beliau ini dia ceritakan wafat di mana? Di Dimashq, di Syria, kerana taun amwas. Kerana taun apa? Amwas. Kerana wabak yang melanda ketika itu di seluruh dunia. Kata dia, Rasulullah SAW ni nampak ni, kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada dia kerana dia itu alim. Nabi SAW utuskan dia sebagai apa? Guru di Yaman. Itu dia. Rasulullah SAW mengutus saya sebagai gubernur ke negeri Yaman. Sebagai gubernur dan juga pendakwah lah. Boleh? Maka Rasulullah SAW berpesan kepadaku, engkau akan menghadapi kaum ahli kitab. Ini Nabi SAW. Macam mana bina kadir, bina ulama, bina pelapis. Boleh? Bina pewaris. Rasulullah SAW cakap kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan di sana ada ahli kitab. Di sana ada apa? Ahli kitab. Sebab apa Nabi SAW pesan? Sebab Nabi SAW pesan? Sebab budaya berbeza. Bila para sahabat berada di Madinah, Madinah ni tempat-tempat orang Islam. Boleh? Dan kemudian yang ada pun di kalangan mereka adalah golongan Yahudi. Adalah golongan apa? Golongan Yahudi, ahli kitab. Tapi yang berada di Yaman pada ketika itu adalah golongan
Kristian. Yang ada di Yaman pada ketika itu adalah golongan apa? Golongan Kristian. Boleh? Maka golongan-golongan Kristian ini disebabkan ini adalah pertama kali di kalangan para sahabat berhubung dengan mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Sayyidina Muaz nasihat supaya apa? Bersedia untuk bertembung dengan mereka. Bertembung ni maknanya bersedia untuk berinteraksi dengan mereka dengan cara yang apa? Yang sedikit berlainan berbanding dengan orang musyrikin. Baik, dia kata di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, engkau akan menghadapi kaum ahli kitab. Yang ini maksudnya apa? Golongan Nasara, Kristian. Maka ajaklah mereka kembali kepada kalimah syahadah. Ini nampak. Maka apa prioriti yang perlu kita dakwahkan kepada mereka terlebih dahulu? Adalah beriman. Beriman itu dengan mengucap dua kalimah syahadah. Itu prioriti. Kalau contoh apa masalah yang mereka hadapi, utamakan masalah berkenaan dengan apa? Isu tauhid terlebih dahulu. Sebab mereka belum beriman. Boleh? Syahadah, keimanan adalah asas bagi agama Islam. Bagi cerita yang tu dulu. Maka kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu, maka ajaklah mereka kembali kepada kalimat syahadah. Bahawa tiada Tuhan kecuali Allah. Bahawa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku Rasulullah. Baik, habis. Kalau mereka telah menurut kepada itu, beritahulah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka solat 5 waktu. Step by step. Bila dah mengucap, maka barulah beritahu lepas tu bahawasanya Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka solat. Kemudian kata Tok Guru, kalau mereka telah taat kepada solat, maka beritahulah bahawa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Maka itu dia punya apa? Yang kedua daripada pekerjaan-pekerjaan. Ustaz, kenapa tak disebutkan di sini puasa? Kenapa tak disebutkan di sini haji? Kita kata boleh jadi Nabi SAW pada ketika itu menghantar Sayyidina Muaz. Boleh? Pada ketika bukan bulan puasa dan bukan bulan apa? Bulan haji. Maka pada ketika itu yang perlu diajarkan secara kita kata apa? Bersegera adalah kewajipan. Yang pertama kewajipan badan iaitu solat, dan yang kedua kewajipan harta iaitu zakat. Boleh? Itu yang paling utama. Sebab kita kata solat ni ada waktu-waktu tertentu, ada bulan-bulan tertentu. Tak setiap hari 5 waktu sentiasa kena. Ustaz, zakat selalu ke? Selalu, zakat selalu. Macam mana Ustaz? Cukup nisab harta kita sahaja, maka pada ketika itu wajib apa? Ditunggu untuk bayar zakat. Ataupun pada ketika kalau contoh kita ada tanaman, ada gandum, ada berah, maka apabila ada keluar daripada berah itu hasil, maka wajib dikeluarkan zakat. Tak kira waktu, bulan bila. Boleh faham? Maka pada ketika itu kita kata kewajipan harta tidak ada waktu tertentu. Bila-bila masa, yang asal cukupnya adalah haul dan juga nisab. Maka kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan berkenaan dengan solat dan juga zakat. Adapun puasa dan haji tidak diperingatkan di sini kerana belum sampai waktunya. Ataupun dipahami daripada kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu supaya kita ajarkan terlebih dahulu teras Islam sikit demi sikit. Boleh? Jangan kita nak bagi ke semua. Boleh? Ajarkan yang paling penting iaitu solat, yang kedua yang zakat, kemudian lepas sampai masanya apa puasa dan haji dan seterusnya daripada amalan-amalan. Boleh? Baik. Maka kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu, maka beritahulah bahawa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya
dan diberikan kepada fakir miskin. Ni dia terjemah apa? Terjemah tak cukup ni. Patutnya diambil dari orang-orang kaya mereka, diberikan kepada fakir miskin mereka. Kena tambah mereka tu. Kena tambah apa? Mereka. Dia terjemah bagi tepat sikit. Baik. Para ulama kata, zakat itu diambil daripada orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Maka kerana inilah ulama mengambil pandangan bahawasanya tidak boleh. Mazhab jumhur mengatakan haram memindahkan zakat daripada tempatnya. Haram memindahkan zakat daripada apa? Tempatnya. Boleh? Jadi kalau orang Selangor, boleh? Kena bayar pada apa? Selangor. Kalau orang Perlis, bayar pada apa? Perlis. Kalau orang Orang Johor, bayar pada Johor. Boleh faham? Jadi kita kata harta itu adalah diambil daripada orang miskin, orang kaya di negeri itu dan diberikan kepada orang miskin negeri itu. Boleh faham kat situ? Ustaz, saya ni asal Kelantan. Saya ni asal apa? Asal Kelantan. Kerja dekat Selangor. Macam mana saya nak bayar zakat kat mana, Ustaz? Kita kata bayar zakat pada apa? Pada tempat kerja tu. Sebab orang miskin sana lihat harta kita. Boleh faham? Duit apa semua. Jadi kita bayar zakat pada mana? Tempat kerja kita di mana? Di Selangor. Boleh? Ini disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ni. Tidak boleh memindahkan zakat. Boleh? Baik, habis kat situ. Kemudian kata Abu radhiyallahu anhu, kalau mereka mentaati itu, misalnya mereka taat, maka berhati-hatilah kamu dari kekayaan mereka. Jaga tentang pada apa? Harta mereka. Hati-hati pada harta mereka. Terutama yang benar-benar mereka sayangi. Takutlah dari doa itu dengan Allah. Apa maksud dia? Iaitu kalau kita ni bertugas sebagai orang zakat, jangan kita waktu nak ambil harta zakat tu ambil harta yang paling mahal. Contoh, wajib kepada kita bayar zakat lembu, kambing, unta. Boleh? Itu dia panggil contoh. Wajib kita bayar zakat apa? Lembu, kambing, unta. Maka orang-orang yang bekerja sebagai pemungut zakat, amil zakat, perlu berhati-hati. Jangan duk paksa kepada apa? Pada pembayar zakat untuk bayar yang paling mahal ataupun bagi unta yang paling mahal, yang paling dipersayangi. Tak, kami nak ambil unta tu juga. Tak boleh. Boleh? Kena jaga juga perasaan dia. Kena jaga apa? Juga apa? Perasaan mereka. Maka ambil yang sederhana. Jangan ambil yang terlampau hina sangat. Ambil yang sederhana besar dia. Boleh? Daripada orang apa? Orang yang kita ambil daripada zakat. Maka kalaulah kita contohnya memaksa mereka untuk diberikan kepada kita harta-harta yang mahal-mahal, kambing, unta yang mahal-mahal, sedangkan mereka amat menyayangi kambing dan unta tersebut, maka pada ketika itu mereka dikira sebagai orang yang dizalimi. Maka kata Nabi SAW, kena takut doa orang yang dizalimi, kerana di antara dia dengan Allah Ta'ala tak ada hijab. Apa maksud dia? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, doa tersebut sampai pada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala akan makbulkan on the spot. Makbulkan on apa? On the spot. Dan makbulkan on the spot, kita dah faham dah, kita belajar dah sebelum ni. Makna Allah Ta'ala kabulkan doa bukan semesti dengan Allah Ta'ala bagi kepada kita dapat dibagi sebiji apa yang kita minta. Bahkan Allah Ta'ala kadang-kadang tukar dengan kesejahteraan.
daripada bala ataupun berikan kepada kita di akhirat secara pasti. Boleh faham? Itu telah kita nyatakan sebelum ini. Dan tambah-tambah, boleh jadi juga takut bahwasanya apa yang didoakan ke atas kita oleh orang yang dizalimi. Contohnya, minta-mintalah si Leman yang ambil harta aku ini celaka family dia. Celaka tu. Dia tersebut benda tu. Takut-takut celaka bukan sahaja di dunia tapi di akhirat. Wa'ayazubillahi ta'ala. Selagi mana kita tidak meminta halal ataupun kita tidak mengembalikan semula harta yang kita ambil daripada orang-orang. Boleh? Wa'ayazubillahi ta'ala. Kita pindah kepada hadis yang ketujuh. Wa'an Abi Humaydin Abdurrahman bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan min al-Azdi yuqalu lahu ibnul Lutbiyah ala as-sadaqah falamma qadima qala hadha lakum wa hadha uhdiya ilayhi wa hadha uhdiya ilayya فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت متفق عليه. Daripada Abu Humaid iaitu Abdurrahman bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik seorang untuk mengumpulkan zakat bernama Ibnu Al-Lutbiyah ni betul Al-Lutbiyah dari suku Azd dan ketika orang itu telah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata yang ini bukan yang ini buat kamu payah baca yang ini buat kamu. Boleh? Dan yang ini saya mendapat hadiah dari orang-orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera naik ke mimbar dan setelah memuji syukur kepada Allah ia berkata amma ba'd. Adapun saya mengangkat seorang untuk satu tugas yang diberikan Allah kepadaku. Kemudian ia datang lalu berkata, ini bahagianmu dan ini saya sendiri telah mendapat hadiah dari orang-orang. Mengapakah ia tidak duduk saja di rumah ibu atau ayahnya sehingga datang hadiah itu kepadanya jika memang benar-benar demikian demi Allah tiada seorang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya pasti akan dipikulnya di hari kiamat. Maka akan saya ketahui seorang yang memikul unta atau lembu atau kambing yang mengembik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih ketiaknya sambil bersabda, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, saya telah menyampaikan. Ibu Nurlah, waalaikumsalam. Baik. Macam mana hadis ni? Tengok nak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Baik, dari Abu Humaid. Siapa Abu Humaid ni? Jadi huraian ni syarahan. Abu Humaid, nama dia Abdul Rahman As-Sa'idi. Nama dia apa? Abdul Rahman apa? Abdul Rahman As-Sa'idi. Abdul Rahman bin Umar bin Sa'd. Ya, betul lah. Abdul Rahman bin Umar bin Sa'd. Okay, betul lah, betul. Okay. Betul lah. As-Sa'idi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik seorang untuk mengumpulkan zakat. Okey, kita ambil sikit maklumat berkenaan dengan perawi ini. Perawi ini dia tak banyak cerita. Cuma beliau daripada suku Khazraj. Beliau daripada suku apa? Khazraj. Kemudian dikatakan dia itu wafat di akhir pemerintahan Muawiyah. Di tahun akhir pemerintahan apa? Muawiyah. Dan dia sempat dia telah meriwayatkan 120 hadis. Dia meriwayatkan berapa? 120 hadis. Boleh? Baik. Okey. Kemudian kata Tuk Guru radhiyallahu taala anhu, dia kata di situ, dia panggil siapa dia? Daripada apa? Abdul Rahman bin Sa'd As-Sa'idi. Baik. Apa dia cerita? Rasulullah SAW melantik seorang untuk mengumpulkan zakat bernama Ibnu Al-Lutbiyah. Ini nama apa dia? Orang yang dilantik Rasulullah SAW sebagai pengumpul apa? Pengumpul zakat, ataupun dipanggil sebagai amil. Dipanggil sebagai apa? Amil. Dari suku Azd. Dan ketika orang itu telah kembali kepada Rasulullah, maksud dia apa? Nabi lantik ada seorang nama Lutbiyah sebagai pemungut zakat. Maka dia pergi baliklah pada kaum dia, kira-kira zakat berapa yang kena bayar apa semua. Maka bila dia patah balik kepada Nabi SAW, dia kata pada Nabi, yang ini untuk kamu. Ini untuk kamu wahai Rasulullah. Maksudnya untuk bagi bedak-bedak kepada orang miskin lah. Dan yang ini saya dapat hadiah. Yang ini saya dapat apa? Dapat hadiah, dia kata. Daripada orang-orang. Itu dia. Bolehkah dapat hadiah? Bagi dapat hadiah ni. Lebih kurang makna apa? Rasuah lah. Maka Rasulullah SAW segera naik ke mimbar dan setelah memuji syukur kepada Allah, ia berkata, amma ba'd. Adapun saya mengangkat seseorang untuk suatu tugas yang diberikan Allah kepadaku, maknanya aku tugaskan berdasarkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada aku, maknanya daripada Allah Ta'ala wajibkan kepada aku untuk menguruskan zakat, aku lantik pekerja-pekerja amil mengutip zakat. Kemudian ketika ia datang lalu berkata, ini bahagianmu dan saya sendiri telah mendapat hadiah dari orang-orang. Ni. Yang pertama apa yang kita boleh belajar, Nabi SAW ketika nak menegur masyarakat, kesalahan tu kesalahan individu. Kerana dia telah menerima hadiah daripada orang. Sedangkan dia itu memang dah ada jawatan rasmi. Tiba-tiba dia dapat hadiah daripada orang. Hadiah tu apa? Duit kopi nama dia. Boleh? Nama dia duit kopi, duit apa lagi? Duit apa lagi orang dia panggil? Kan? Ambil lah ni duit kopi, sepoket. Boleh? Itu dipanggil sebagai apa? Rasuah. Hadiah kepada seseorang atas kapasiti jawatan dia. Boleh? Maka dipanggil sebagai apa? Rasuah. Baik. Maka Nabi SAW kata apa? Okay, itu satu. Kemudian yang kedua, Nabi ketika berkhutbah, Nabi tak sebut nama. Nabi kata apa? Ada seorang mai pada aku bila aku lantik dia jadi amil. Dia ada mai pada aku. Dia kata, okay, ni harta zakat. Yang satu lagi ni bukan harta zakat. Ni hadiah orang bagi kat aku. Nabi tak sebut nama dia. Sebab apa? Nabi SAW nak jaga aib. Itu satu.
Kemudian Nabi SAW, orang panggil sponsor, Ibu Umi. Lepas tu ada orang apa? Nabi SAW nak cakap umum, tapi Nabi SAW cakap daripada segi apa? Bagi umum. Nabi cakap nak cakap benda tu kat khalayak. Tapi Nabi tak tentukan siapa dia lelaki tadi. Sebab nak jaga keaiban. Boleh, yang penting adalah apa? Ambil pengajaran tu cara Nabi SAW mengajar. Boleh? Okay. Nabi kata apa? Laki tu kata, ini bahagianmu dan saya sendiri dapat hadiah daripada orang-orang. Itu dia. Dan Nabi kata apa? Nabi kata apa? Mengapakah ia tidak duduk saja di rumah? Di rumah ibu atau ayahnya? Sehingga datang hadiah itu kepadanya jika memang benar demikian. Apa maksud dia? Apa maksud Nabi SAW? Sebab apa? Dia tak duduk saja rumah mak dia. Rumah mak dia. Maka hadiah itu sampai kepada dia. Apa maksud kata Nabi SAW? Apa maksud kata Nabi SAW? Oh, rupanya kalau contoh lelaki tadi tidak ada jawatan, tidak ada kerja, adakah orang akan nak bagi hadiah kepada dia? Saya saja orang nak pergi rumah dia, bagi hadiah kepada dia. Tak ada. Boleh? Bahkan dia kekal dalam keadaan apa? Hina dina, tak ada orang nak pergi. Tapi sebab dia tu, dia amil, sebab dia tu ketua pengarah, sebab dia itu menteri, sebab dia itu Perdana Menteri, maka berbodong-bodong dapat dia diberikan hadiah kepada apa? Kepada dia. Maka kita dah sebut tadi, pemberian hadiah atas kapasiti jawatan, maka dia dipanggil sebagai rasuah wa'ayazubillah. Betul tak? Saya tanya ibu-ibu, banyak tak benda ni berlaku dalam masyarakat kita? Banyak tak? Hatta zaman lah ni, saya rasa Malaysia ni tak ada lah sampai ke tahap tu. Di Mesir, sampai tahap kalau kita nak urus immigration, nak urus visa, kalau tak bagi kepada dia RM20, RM30, padahal memang kita dah, tu asing daripada kita bayar apa? Bayar yuran. Kita bayar apa? Dipanggil yuran untuk buat visa, RM100 tu dah asing. Hak dia saja kena bagi adalah apa? RM50, RM30. Tu dia. Baru dia buat, kena dia tak mau buat. Dia tak mau buat. Itu dipanggil apa? Rasuah tu. Tapi kita nak buat macam mana ustaz? Kalau saya tak bayar, dia tak mau buat langsung. Lepas tu nanti kat luar saya kena tangkap pun. Macam mana ustaz? Pada ketika itu, dalam keadaan terpaksa tak apa. Kita tak apa. Tapi itulah. Perbuatan demikian adalah perbuatan yang apa? Yang zalim. Ambil hak orang lain. Boleh? Hak di sini, sebab orang nak bagi hadiah kepada ketua-ketua mengarah? Sebab orang nak bagi hadiah kepada mereka, orang yang berjawatan ni? Sebab apa? Senang nak masuk tender. Betul tak? Nak masuk, dapat. Dia panggil duit kopi, duit golf. Boleh? Senang nak guna. Betul tak? Lepas tu, orang yang selayaknya ditinggalkan. Macam diceritakan, kontraktor, dia nak ambil tender rumah. Baiki apartment. Dia bagi kepada pengarah tu macam-macam. Mercedes, hadiah lah. Belanja anak dia makan lah, apa semua lah, bagi persen lah, tak bagi persen lah, maka pada ketika itu adalah rasuah. Dan saya cakap macam tu ini, ini adalah benda biasa berlaku pada ahli-ahli politik. Yang lebay ke tak lebay ke sama je. Yang lebay ke tak lebay apa sama. Boleh hantar nak ambil projek, tapi kena bagi persen ke anak. Dia persen. 10%, 20%. Kata dia pernah ambil duit mana nak kempen parti tu nanti. Ini kesemua adalah apa? Kerosakan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak boleh diubati. Inilah yang Nabi SAW peringat sungguh-sungguh. Samalah kita ustaz kata ustaz ke,
Kita nak masuk contoh ceramah masjid, kita bayar kepada apa? Bagi hadiah kepada pengerusi masjid, kita bagi apa? Aduh, auzubillah. Bukan bagi kepada masjid, bagi kepada pengerusi masjid, hadiah apa semua. Sebab nak dapat tender-tender masjid, wa'azubillah. Ini benda yang kita kena ingat. Dunia ni sementara. Maka kalau kita tak mengingatkan pesanan Rasulullah SAW, maka rosaklah kehidupan abadi kita di akhirat. Wa'azubillah. Boleh? Macam tu Nabi kata, kalau hang dapat hadiah tu kerana hang duduk rumah Mu'ah tak. Kalau hang duduk rumah Mu'ah tak ada jawatan, dia tak ada orang bagi lah. Tapi disebabkan hang ada jawatan tadi orang bagi, maka itulah dipanggil sebagai apa? Rasuah. Maka kata Nabi, demi Allah, seorang pun tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, pasti akan dipikulkan dia itu di hari kiamat. Boleh? Dibawa benda tu di hari kiamat. Maka akan saya ketahui. Seorang yang memikul unta atau lembu atau kambing yang mengembek. Tu dia. Maknanya aku tahu. Orang yang buat macam ni, dia akan di akhirat nanti, kambing dia akan mengembek. Mengembek tu dia nak menunjukkan hina dia. Zahirnya dia mengambil harta orang tanpa apa? Tanpa hak. Boleh? Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian melihat sehingga terlihat putih ketiaknya sambil bersabda, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, saya telah sampaikan. Di sini Nabi SAW itu mengangkat tangan keduanya. Angkat tangan. Ini dipanggil sunat ketika berdoa. Jadi siapa yang mengingkari berkenaan dengan sunat ketika berdoa itu adalah mengangkat tangan, dia itu orang yang jahil, tidak mengetahui. Boleh? Dan kemudian di situ dia kata terlihat putih ketiak baginda Nabi SAW. Ada sebahagian ulama dia berkata, Ustaz, putih ketiak Nabi, maksudnya Nabi SAW tak ada bulu ketiak. Dia pandai tidak. Tak betul. Nabi SAW sabit bahawa Nabi SAW pada hari Jumaat mencabut bulu ketiak, seperti kita putih kemerah-merahan sallallahu alaihi wa alihi wasallam.